بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kembali dapat semula kita menyambung dan bertemu pada malam ini untuk kita mengambil faedah daripada kitab kecil yang bertajuk Agar Selamat Daripada Godaan Syaitan, disertai 20 resip penangkal yang memuatkan dua perbahasan yang utama, iaitu pada bab yang pertama dia bertajuk besarnya syaitan dan tipu dayanya, dan bahagian yang kedua adalah bagaimana agar selamat dari godaan syaitan dan tipu dayanya. Dan kita berada pada bab yang pertama, iaitu pada bahagian G, iaitu menjelaskan tentang bahagian terakhir pada bab yang pertama tentang tipu daya dan perangkap-perangkap syaitan, yang mana kita telah mengambil faedah sampai kepada poin yang ke-12 daripada 16 poin. Dan insya-Allah bakinya kita akan sambung pada pertemuan kali ini, iaitu kita langsung saja melihat pada poin yang ke-13 pada muka surat 46, iaitu bagaimana syaitan memasang perangkap untuk melakukan makarnya, menipu daya manusia agar terjatuh di dalam perangkapnya, yang akhirnya mengakibatkan kerugian, kebinasaan, penyesalan, dan mengakibatkan seseorang itu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga kita tidak terjatuh di dalam perangkap-perangkap syaitan ini yang dipasang setiap saat, agar manusia terjatuh ke dalamnya. Dengan mengetahui perangkap-perangkap ini akan mendorong kita lebih berhati-hati dan sentiasa bersiap siaga agar sekali-kali tidak terjatuh pada perangkap. Baik, perangkap yang ke-13 sebelum ini, perangkap yang ke-12 iaitu menyakiti manusia. Syaitan akan berusaha untuk menyakiti manusia, sesama manusia, melalui lisan, melalui tulisan, melalui perbuatan. Dia akan datang daripada pelbagai penjuru sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran, dari depan, dari belakang, dari tepi, dari kanan, dari atas, dari bawah. Seluruh arah yang dia mampu datangi, dia akan datangi dengan membisikkan tipu dayanya. Baik, perangkap yang ke-13 adalah marah dan tergesa-gesa. Di sini didatangkan satu dalil daripada Al-Quran dan satu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala: "Wa dakhala al-madinata 'ala hina khaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min syi'atihi wa hadha min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alayhi hadha min amali syaitan qala hadha min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin." Yang bermaksud, dan Musa masuk ke kota, kota Memphis. Memphis ketika penduduknya sedang istirahat di tengah hari.
Ini di mana ni? Di negeri Mesir. Maka didapatinya di dalam kota itu ada 2 orang lelaki yang sedang berkelahi. Yang seorang dari golongannya, yakni Bani Israel, dan seorang lagi dari musuhnya, yakni kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa AS meninjunya, menumbuknya, dan matilah musuhnya itu. Kuat dia Nabi Musa AS. Ya. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya. Surah Al-Qasas ayat 15. Apa maksudnya? Nabi Musa AS menumbuk itu bukan tujuan untuk membunuh, ya. Supaya nak memberikan pengajaran ataupun nak menyelamatkan yang meminta pertolongan itu, ya, daripada kezoliman orang tersebut. Ya, maka syaitan masuk di situ. Ya, akhirnya tanpa sengaja telah terbunuhlah, ya, lelaki tersebut. Ya, lalu daripada peristiwa itu, lalu Nabi Musa AS setelah berlaku, ya, keadaan itu, lalu Nabi Musa AS sedar bahawa itu adalah daripada syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata. Yakni apa? Mewujudkan permusuhan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, sikap berhati-hati, iaitu tidak terburu-buru, adalah daripada Allah Ta'ala. Sedangkan tergesa-gesa itu dari syaitan. Jadi ini didatangkan 2 dalil. Ya, sungguh dalam bab ini adalah bab yang mana perkara yang sangat besar. Hal yang berkaitan emosi, marah. Dan kita ketahui setiap manusia itu membawa dalam dirinya salah satu tabiatnya adalah, ya, sifat fitrahnya adalah marah. Ya, dan Islam mengajar kita bagaimana untuk mengurus sifat marah. Sifat marah ini kalau diurus dengan benar, sesuai dengan aturan syariat, maka dia jadi marah yang terpuji. Namun bila marah ini tidak diatur dengan syariat, maka dia jadi, ya, marah yang, ya, iaitu apa? Dimurkai. Sebab itulah, ya, kita hendaklah menguasai ilmu, ya, untuk mengurus marah, anger management. Ya, how to take care of our emotion. Take control of our emotion, then we will control our life. Ya, be an expert on anger management. Ini satu kemahiran. Ya, kemahiran ini Islam yang ajar. Sekarang dalam ilmu pengurusan pun ada anger management. Sebab apa? Anger management ni penting. Sebab hasil daripada marah yang tak terkendali, ya, di sebalik tabirnya ada syaitan. Kerana pintu segala keburukan, pintu segala kebinasaan, pintu segala kejahatan asalnya daripada marah. Bila manusia tidak boleh mengendalikan marahnya sehingga dikuasai, kita panggil emosi. Oh, kau ni emo sangatlah, hot temper maksudnya. Bila emo dan hot temper itu daripada syaitan. Ya. Dan dia adalah ibu segala kejahatan. Ya. Dia boleh membawa apa? Ya, boleh membawa kemuncaknya adalah kekufuran, boleh menjadi kafir. Boleh membawa kepada kesyirikan. Contoh, bagaimana boleh membawa kesyirikan? Bila seorang itu marah terhadap seseorang, ya, marahnya yang sangat meluap-luap, tak boleh guna cara kasar, dia guna cara apa? Sihir. Ya, diupahnya tukang sihir untuk menyihir orang tersebut. Ya. Dan marah juga boleh membawa kepada pembunuhan. Ya, asalnya perkara kecil saja, berseluruh, ya, bersendegurau. Akhirnya syaitan meniup-niup, mengapi-apikan, akhirnya boleh membawa kepada pembunuhan. Banyak berlaku ni. Contoh dalam bab lain, minta hutang. Ya, akhirnya yang meminta hutang itu dibunuh oleh yang berhutang. Kerana apa? Kerana dia tak nak bayar hutang ataupun tak tahan dengan orang yang memohon hutang itu, dan itu memang haknya. Ya. Dan marah yang tak terkendali ini menyebabkan perseteruan, perpecahan, fitnah, celaan, kutukan, sakit hati, rumah tangga berantakan, ya, adik-beradik berkelahi dan pelbagai lagi. Ini bencana ni, penyakit yang paling besar, yang paling berbahaya di antara sekian banyak penyakit yang berkaitan dengan emosi, hati. Bila tak terkendali, ya. Jadi syaitan masuk menerusi pintu ini. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita bagaimana nak manage our anger. Ya. Pernah seorang lelaki datang pada Nabi SAW
Lalu dia minta nasihat daripada Nabi SAW. Ausini, ya, wasiatkanlah aku ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW apa? La taghdab. Faraddada mirara. Ya, Nabi SAW jawab, ya, engkau menahan marah, jangan marah. Orang itu tanya lagi, minta lagi nasihat. Ya, lalu Nabi SAW jawab yang sama. La taghdab. Ya, jangan engkau marah. Jadi yang datang ni ada masalah apa? Masalah tak boleh mengawal marah. Ya, sebab marah tadi kalau tak dikendalikan maka akan membawa bencana. Dulu pernah kita bagi satu perumpamaan daripada sebuah buku. Bagus bukunya, ditulis oleh orang barat, tapi muafaqah dengan hadis Nabi SAW. Bukunya apa? The Law of the Garbage Truck. Ingat lagi? Ya, undang-undang lori sampah. Ya, maksudnya kesimpulan dia, ya, don't throw your garbage to others and don't accept others' garbage. Lori sampah tu penuh dengan muatan busuk macam-macam, betul kan? Segala kotoran, berbagai buangan semua ada tu. Jadi dia buat perumpamaan orang yang dalam dirinya banyak stres. Ya, dia nak melepaskan stres dia tu menerus kepada siapa saja, dia marah. Dia tak tahan dah nak kawal, maka tak terkawal, akhirnya dia buang kemarahannya kepada sesiapa saja yang lalu di depannya. Ada je pasal dia nak cari. Tu bagus pelajaran daripada lori sampah. Ya. Apa prinsipal yang kita belajar daripada lori sampah yang kedua tadi? Don't accept others garbage and don't throw your garbage to others. Jangan buang sampah anda kepada orang, jangan terima sampah orang. Maknanya apa? Jangan lampiaskan kemarahan orang kepada, jangan melepaskan kemarahan anda kepada orang lain, dan jangan juga terima kemarahan orang kepada anda. Jadi ubatnya apa? Ya, be patient. Just smile, wave, and life goes on. Beautiful. Betul kan? Tu Nabi SAW ajar. Ya, prinsipnya itu. Jadi do not let negative anger take control of your life. Macam mana nak wujudkan sifat ini? Nabi SAW ajar kita. Yang pertama bagaimana? Memohon doa kepada Allah. Itu langkah pertama. Supaya Allah kurniakan sifat sabar. Sebab lawan kepada marah adalah sabar. Sabar sahajalah yang boleh mengalahkan sifat marah yang melanggar syariat. Jadi di sini syaitan akan masuk pintu itu. Pintu marah yang tidak muwafaqah, tidak sesuai ya dengan syariat. Ya. Sebab itu Nabi SAW mengajar bila marah ini wujud pada diri seseorang, Nabi SAW ajar metod yang tidak diajar selain daripada apa yang diajar oleh Islam. Apa dia? Bila marah, what you have to do first, iaitu must be rational first. Mesti rational, jangan emosi. Jangan biar nafsu mendahului akal waras. Sebab bila emosi melampaui akal waras, maka akan berlakulah tadi pembunuhan, ya, kezoliman, penindasan, penipuan, sampai membawa kepada kekufuran, perpecahan, ya, penceraian, dan berbagai lagi. Jadi datangkan dulu rasionalnya. Sebab itu ilmu syariat itu penting. Kita tahu, oh ini marah ni adalah marah emosi. Datang daripada apa? Ilmu kata. Ilmu bagi tahu, ni syaitan. Minas syaitan. Dan Nabi SAW ajar kita apa? Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu step yang pertama. Mula put ourselves dalam condition aware. Awareness, sedar. Ingat. Tu. Kita pick up from our conscious mind. Ingat ni. Oh ni marah apa ni? Kita tahu dah. Ini marah sesuai syariat kita atau marah sesuai aturan syariat. Jadi, ya, dia akan trigger decision yang akan kita buat, decision we made and action we take. Yang akan kita bicara sekarang ni adalah tempat syaitan. Ya. Menunggang nafsu tadi. Ya. Kita tahu ini daripada syaitan, kita switch on macam mana nak apa? Nak defend diri kita. Mula berta'awuz. Kebal. Masih lagi ada kemarahan. Lalu Nabi SAW ajar kita, kalau berdiri, duduk. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in zahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji. Ya. Tu. Apabila salah seorang daripada kamu marah dan keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Apabila amarah telah pergi darinya, dan itu baik baginya. Dan jika belum, hendaklah dia berbaring. Ya. Atau cara yang seterusnya, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang daripada marah, hendaklah dia diam. Ini diam yang boleh selamat.
berlaku pergaduhan, sampai tangan digunakan, sampai memukul, bahkan membunuh, disebabkan apa? Mulut dia tak diam. Bila seorang marah, seorang lagi diam, ya, ibarat api disiram dengan air, lama-lama padam dia. Tapi kalau api ditambah lagi dengan api, apa jadi? Terus menyala api itu. Itu nampak tak? Kaedah yang sangat bijaksana. Sebab itu Nabi SAW bagi motivasi kepada orang yang berjaya menahan amarahnya. Hasil bisikan syaitan, mengikut hawa nafsu. Laisha syadidu bisura'ah. Ya, bisura'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergaduh, bertumbuk. Itu memang betul dari satu sudut. Tapi Nabi SAW nak buat perbandingan yang lebih kuat daripada itu. Orang yang kuat apa dia? Tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Sebab itu orang yang memiliki sifat sabar ini sungguh orang yang hebat. Ya. Ini sabar dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sesuai dengan aturan syariat. Ya. Dan Nabi SAW bagi lagi motivasi. Man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunaffizahu da'ahu Allahu azza wa jal ala ru'usil khalaiq. Ya. Ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Ya, da'ahu Allahu azza wa jalla, Allah akan panggil dia, memanggil. Ya, kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia sukai. Special tak balasan? Ya. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, la taqtaq walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan masuk syurga. Ya. Jadi kesimpulan penting adalah bila seorang itu marah, pertama hendaklah dia sedar, aware tentang apa? Musibah kalau dia marah yang tak sesuai syariat. Ya. Contoh apa dia? Contoh dia pukul anak dia. Pukul anak untuk tujuan mengajar dan tujuan melepas geram berbeza tak? Yeah. Dia balun anak dia sampai patah tu dah. Nampak tak? Ada tak orang seperti itu? Sampai kaki naik, kaki, tangan semua naik. Dia pegang anak dia, campak ke dinding. Dia hentuk kepala sampai ke dinding. Itu bukan marah yang sesuai aturan syariat. Itu marah yang sangat tercela, bahkan sangat membinasakan. Tu. Jadi kena rasional dulu. Ya, marah ni sesuai syariat ke tak? Kalau ya, ikut aturan. Kalau tidak, juga ikut aturan. Kemudian apa? Berlindung pada Allah dengan bertaus. Ya, kemudian diiringi dengan berzikir, istighfar dan pelbagai lagi. Untuk apa? Meredam, menahan emosi gelojak syaitan itu yang sedang yang sedang menghasut dia. Kemudian hendaklah diam. Mulut tu diam. Kalau mulut tu keluar kata berbagai-bagai, akhirnya apa berlaku? Berlakulah apa yang berlaku, yang kita lihat. Betapa banyak kes-kes yang akhirnya mereka menyesal. Sebab bila syaitan dah berjaya, kawan tu dah dibunuh, baru datang penyesalan. Tapi penyesalan sudah tidak berguna. Kawan tu dah mati. Dia dah terputus hubungan dan berbagai lagi. Kemudian dianjurkan mengubah posisi kedudukan. Berdiri, duduk. Duduk, baring. Baring tak boleh juga. Ya, berwudu. Tu. Ya, jangan jauhkan hal-hal yang membawa kepada kemarahan, yang memicu. Sebab itu Islam larang senda gurau yang melampaui batas. Sebab akhirnya akan membawa ke sini. Ya, ataupun berlawak jenaka yang dilarang. Tu, bermain-main, menipu dan sebagainya, berolok-olok. Ya. Jadi, kemudian kadang-kadang marah disebabkan apa? Kita berada dalam keadaan stres. Ya, jadi berikan waktu untuk istirahat. Sebab tak cukup rehat juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh badan. Akhirnya akan menatijahkan tindakan di luar kawalan. Dan ingat, akibat buruk, musibah yang bakal dihadapi oleh orang-orang yang marah yang tidak terkendali. Jadi ini jalan syaitan bagaimana mengganggu manusia. Ya, bahkan jalan ini juga boleh menyebabkan, tadi kita kata apa? Kemuncaknya kekufuran. Boleh keluar agama, murtad. Adapun marah yang terpuji adalah marah yang syaitan berusaha untuk menjauhkan manusia daripadanya. Kemudian tergesa-gesa. Ni tergesa-gesa. Sebab tergesa-gesa adalah daripada syaitan. Contoh, solat nak cepat aja. Express. Sebab apa solat nak cepat? Nak main petang nanti. Ya, dengan kawan-kawan. Nak main basikal. Contoh. Ya, tergesa-gesa.
Ataupun nak mengikuti, sekejap lagi start cerita best ni pukul 9 ni. Kita solat pukul 8.55, 5 minit, express dia. Ya, tengok-tengok dah sudah. Contoh. Ya, tergesa-gesa. Atau buat keputusan. Ya, tergesa-gesa. Syaitan menipu kita, buat keputusan. Tanda tangan lah, pinjam 100,000. Ya, tanpa memikir panjang. Tak baca pun agreement tu. Akhirnya rupa-rupanya banyaknya klausa-klausa dalam tu yang membinasakan dia dan pelbagai lagi. Jadi ingat, ya, jangan jadi orang yang terjatuh dalam sifat marah yang tidak menepati syariat dan tergesa-gesa yang terlarang. Ya, jangan tergesa-gesa, tergopoh-gapoh. Bertenang, ya, sederhana dalam segala tindakan dan perbuatan. Baik, itu jalan yang ke-13. Jalan yang ke-14. Syaitan menggoda manusia ketika datang ajal. Ni syaitan datang ketika ajal. Ini adalah iaitu usaha syaitan yang terakhir. Sampai nak mati pun syaitan datang lagi. Sebab apa? Inilah peluang dia yang terakhir untuk menyesatkan manusia agar bersamanya di dalam neraka. Jadi syaitan akan, apa misi utamanya di sini? Untuk seseorang itu keluar daripada agamanya. Ya, jika dia seorang Muslim. Dan jika dia seorang kafir, agar dia tetap di atas kekafirannya. Walaupun ada orang di sisinya mengajaknya kepada Islam. Sebagaimana yang berlaku pada siapa? Nabi SAW. Ketika duduk di sisi bapa saudaranya Abu Talib, ya ammi kul kalimatan uhajul laka biha indallah. Kul la ilaha illallah. Wahai pakcikku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Ya. Nabi SAW sebut. Ya, didengari oleh bapa saudaranya yang membesarkannya, yang menjaganya, yang mendidiknya, yang menyayanginya, yang mempertahankannya. Tapi itulah hidayah milik Allah. Ya. Di sisinya ada dua pembesar, kafir musyrikin, rakan karibnya pada Abu Talib itu. Lalu mereka juga menimpali. Selesai Nabi SAW ucapkan, ya ammi tadi, ucapkan kalimah la ilaha illallah. Apa kata dua pembesar ini? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, adakah kamu benci pada agama Abdul Muttalib? Ayah kamu, ya, datuk pada Nabi SAW. Lalu dia mati dalam keadaan itu. Berjaya tak syaitan? Berjaya. Ya. Jadi ingat, sebab itu Nabi SAW memperingatkan kita tentang, ya, yang paling penting dalam hidup seorang Muslim ni adalah ketika dia mati. Ya, wa innamal a'mal bil khawatim, atau innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal seseorang itu diukur dengan penghujungnya. Ya. Sebab itu, ya, kita naklah memastikan bahawa yang paling utama, ya, ranking nombor 1 yang perlu kita beri perhatian, memastikan supaya penghujung usia kita mati dalam keadaan beriman. Sebab itulah kita, ya, sentiasa hendaklah diri kita sentiasa istiqamah membaca doa. Ya, seperti apa? Seperti kita sebut, Allahumma ahyina wa amisna 'alal Islam was sunnah. Ataupun Allah mahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Baca mana ni? Jangan lupa baca dalam solat. Baca pada tahiyat, fi duburi kulli solat. Ya, fil alamin innaka hamidum majid. Minta doa 4 perkara perlindungan, baca apa saja doa. Ya, jika kita solat bersendirian, ini yang lebih aula. Kita boleh panjangkan doa kita, sama ada ketika sujud atau ketika kita tahiyat itu, baca segala-gala doa sehimpun di situ. Sebab Nabi SAW pesan begitu. Ya, Nabi SAW berpesan kepada Ibnu Mas'ud, kalau tak silap. Ya. Pesan Nabi SAW di antara doa yang Nabi SAW suruh baca kepada Mu'az. Ya Mu'az, inni la uhibbuk fala tansa fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'az, aku cinta pada engkau. Sesungguhnya aku cinta pada engkau. Jangan lupa pada setiap hujung solat, fi duburi solat, kata para ulama, 2 tempat, iaitu sebelum bagi salam atau setelah bagi salam. Jadi di antara 2 tempat tu, mana yang lebih utama? Sebelum bagi salam, sebab masih dalam solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain sebut, dan perbanyakkanlah doa. Ya, ketika berada di posisi itu juga, di posisi sujud. Dan doa ini tempatnya di situ. Ya, yang terbaik supaya Allah jaga kita. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya tutup, khatam, akhiri hayat aku di atas
husnul khatimah, mati dalam keadaan orang yang beriman, mati dalam keadaan baik, beriman dan bertakwa. Dan janganlah engkau mati ya penghujung usia dalam keadaan ya su'ul khatimah, mati yang buruk. Mati yang buruk apa? Dia tak maksiat. Ya. Dan ingat, ya Nabi SAW menjelaskan perkara ini. Penghujung ni yang paling penting. Sebab itu dalam Arba'in kita belajar pada hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan ditetapkan amalan hamba. Ya. Setelah dijelaskan tentang bagaimana penciptaan kita, bermula daripada air mani yang hina, ya, dikumpulkan penciptaan dalam perut ibu selama 40 hari, bentuk nutfah, kemudian seterusnya mudghah, alaqah. Kemudian apa yang berlaku seterusnya? Ya, ditulis 4 perkara. Ya, 4 perkara tentang apa? Ya, tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, syaqiyun atau sa'idun. Kemudian ni key point ni kat sini yang berkaitan dengan ni, syaitan ni datang. Jadi Nabi SAW menjelaskan kondisi ni. Beware, extra careful, always remember this throughout your life, especially sebelum mati. Nabi SAW bagi gambaran akan ada manusia di dunia ini dan juga nanti sampai penghujung usia, 2 jenis manusia ni. Inna ahadukum liya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ini kondisi yang paling berbahaya, yang paling mengkhawatirkan. Apa dia? Ya, sesungguhnya salah seorang daripada kamu beramal dengan amal ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahulunya, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia memasuki. Nampak? Sepanjang usia mula-mula sampai sehasta lagi, kayak dekat nak kematian tu sehasta, tiba-tiba dia berbalik, dia buat amalan ahli neraka. Apa akibat? Masuk neraka. Sebab itulah kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita istiqamah. Istiqamah di atas ketaatan sampai mati. Sejak Allah berikan kita hidayah, ya, sejak itulah sampai kita mati sentiasa menjaga. Sebab tu Allah ma'ahyina wa amitna 'alal Islam was sunnah, berjalan di atas itu sampai mati. Ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita gambarkan ini, ya Allah kurniakanlah aku istiqamah sampai mati. Mati dalam keadaan apa tadi? Husnul khatimah. Kerana khawatir dengan hadis ini, kerana ada orang yang soleh dia sepanjang usia, nampak semua orang menyebutkan dia ahli syurga, ya, calon ahli syurga dengan amalan dia itu, tetapi tiba-tiba dia berpaling. Ya, sila rujuk kepada Syarah Arba'in An-Nawawiyah hadis yang keempat. Di situ kita jelaskan condition, keadaan-keadaan, contoh-contoh. Ya. Kemudian satu lagi kategorinya adalah wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada pula orang sepanjang usianya amalan amalan ahli neraka, sehasta lagi dia nak masuk neraka, tiba-tiba dia berpaling buat amalan ahli syurga, masuk syurga. Inilah dia. Dan satu lagi tentunya yang mafhum, semua orang faham, yang itulah kita diperintahkan untuk berada di atasnya. Siapa? Awal, tengah, hujung, semuanya amalan ahli syurga. Sejak kita balik sampai kita mati, amalan kita sepanjang-panjangnya istiqamah di atas ahli syurga. Itulah yang terbaik daripada 3 kelompok ini. Kategori kedua, ya, amalan ahli neraka, kemudian dia berbuat amalan ahli syurga. Siapa ni? Ya, yang pertamanya adalah ahli maksiat sepanjang usia. Ya, sepanjang umur sampai umur 50. Maksiat, apa yang dia tak buat? Minum arak, berjudi. Ya. Yang wajib tu sekira dah tak pernah buat. Tiba-tiba entah macam mana satu hari berjalan, terdengar daripada corong masjid, ya, terdengar satu ustaz ceramah. Suara ustaz tu kata, barang siapa yang tidak bertaubat, khususnya ketika usia telah lanjut, apatah lagi umur 60, Nabi SAW telah cukup hujah baginya, maka bersiap-siaplah untuk masuk neraka. Sebab itu dia balik, dia terpana, terfikir dia, aku ni dah 61 dah, lagak hidup macam orang muda, maksiat macam orang muda buat. Sebab itu tiba-tiba, ya, bukan tiba-tiba bahasa kita,
Tapi Allah lontarkan kesedaran, mulai hari itu dia mula bertaubat, meninggalkan seluruhnya, kembali kepada Allah. Dan sejak itu sampai mati. Walaupun barangkali dia hidup cuma sebulan, dia hidup cuma 2 bulan, setelah tarikh dia bertaubat, Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. Dan dia seperti bayi yang baru dilahirkan, sebulan itu dia melakukan ketaatan, maka asbab itu masuk syurga. Boleh faham? Atau orang yang asalnya kafir. Orang yang asal kafir, ya kalau dia mati bila-bila pun, khalidina fiha abada finnar. Kemudian dia dapat hidayah, masuk Islam, dan dia istiqomah di atasnya. Jadi syaitan dia akan cari jalan pelbagai. Apatah lagi ketika kita nak sampai, ya roh sampai ke halqum ni, dia akan datang. Maka ingat, ya, kita sakit macam mana pun, susah macam mana pun Allah uji, tetap kita wajib menunaikan hak Allah. Terutamanya apa? Solat. Sebab tu kita kena membiasakan diri berzikir kepada Allah. Sebab amalan yang kita biasa itu, ketika kita sihat, maka dia akan jadi juga amalan ketika sakit. Kalau ketika sakit, contohnya dah uzur, dah tua, tetap bila waktu masuk solat, dia akan ingat dia nak solat. Ya, dia akan minta kepada warisnya, anaknya, solat tolong wudukan ayah ni, tolong wudukan mak. Mulutnya sentiasa ingat pada Allah. Tapi kalau sepanjang usianya, wiridnya duk dengar lagu je, ya, duk nasyid je, duk berkasidah je, itulah dia nanti pengakhirannya. Tapi kalau mulutnya sentiasa baca Quran, sentiasa berzikir pada Allah, istighfar, maka ketika dia sakit di hujung usia, dan kalau jarinya sentiasa mengingati Allah, ketika disebut nama Allah, ketika disebut asyhadu an la ilaha illallah, jarinya tegak, dah jadi kebiasaan. Bila lisannya sentiasa menyebut kebesaran Allah, ya, lihat kebesaran Allah, subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, sepak batu, ya, innalillah dan sebagainya, itulah nanti. Tapi kalau tak biasa, ya, tersepak apa je, celaka batu. Bersin sikit, excuse me, I beg your pardon, excuse me. Ya, tu habis ya, gelap masa depan. Sebab amalan itulah yang akan mengiringi apa saja kebiasaan. Ya. Kalau biasa main game, main game, ajak lagi sakit nak mati, game jugalah, walaupun tak ada di tangannya. Sebab Nabi SAW sebut dah, orang akan mati mengikut kebiasaan dia. Dan dia akan dibangkitkan nanti di akhirat sesuai juga dengan waktu dia mati tu. Macam mana dia mati, macam tu lah dia bangkit. Boleh faham ni? Sebab tu kena ada sifat apa? Sifat sentiasa bersiap siaga dan memiliki sifat takut. Kita dah sebut, sifat takut akan menjaga kita daripada terjatuh dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka syaitan akan dikalahkan daripada 2 jurusan. Satu sifat takut, satu sifat malu. Sifat malu akan menghalang dia daripada berbuat maksiat. Sifat takut akan menghalang dia juga daripada berbuat maksiat. Bila hilang 2 sifat ini, kata Nabi SAW tentang malu, berbuatlah apa saja kalau kamu tidak memiliki sifat malu. Sebab itu orang yang hilang sifat malu, tengoklah apa yang mereka lakukan. Maksiat di depan mata, tak malu langsung depan tu ustaz ke, tu guru ke, steady je buat maksiat. Nampak tak? Sepatutnya malulah, ya, pada orang-orang ahli masjid, orang-orang soleh. Selamba je dia, ya, mendedahkan aurat, ya, di depan orang-orang ahli agama, di depan pelajar-pelajar tahfiz dan sebagainya. Ya, tak patut. Ini menunjukkan orang yang telah hilang sifat takut pada Allah. Dan ini nanti akan dijadikan hujah di depannya nanti di negeri akhirat. Betapa Allah letakkan orang-orang seperti ini, kamu masih lagi melakukan kemungkaran, apatah lagi kalau kamu berada dengan orang-orang ahli maksiat. Lagi kamu tak takut, lagi kamu hilang tak malu. Nampak tak? Ya, syaitan berjaya tak? Berjaya. Majoriti syaitan berjaya, kecuali sedikit. Sebab tu kita dah sebut dah, ahli syurga sedikit, qalil, gharib. Jadi jangan sedih menjadi orang yang sedikit. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya kamu itu tinggi di sisi Allah jika kamu beriman. Dan nak menjadi orang yang beriman di zaman sekarang adalah paling sulit, ibarat menggenggam bara api. Apatah lagi dia menjadi orang yang beriman, yang berjalan di atas Islam yang muwafaqah dengan apa? Muwafaqah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dia berjalan di atas tauhid, dia kukuh, teguh. Dia membenci, menjauhi, bahkan mengancam, memperingatkan tentang bencana syirik, daripada sebesar-besar sampai sekecil. There is no compromise on this particular part. Sebab dia hak Allah, syarat untuk masuk syurga, kekal di dalam syurga. Yang kedua, dia teguh berjalan di atas sunnah, menghidupkan sunnah pada dirinya.
ya pada ahli keluarganya, dan mengingatkan, mengingkari, mentahzir tentang bencana bid'ah. Tu, senang tak nak hidup di atas jalan itu? Sulit. Kalau seseorang itu dikenali dengan dua sifat ini, di atas tauhid, menjauhi syirik, ya, di atas sunnah, menjauhi bid'ah, sah dia akan dapat gelaran macam-macam. Dituduh berbagai. Ya, nampak tak? Berjaya tak syaitan? Berjaya. Jadi orang majoriti nampak ni kelompok sesat, ni kelompok sekian-sekian. Tapi kelompok yang ya mengajak kepada kesyirikan atas pelbagai alasan-alasan syubhat, yang mengajak berbuat bid'ah dengan alasan-alasan yang syubhat, oh, iaitu ramai orang ikut sokong dan dukung. Mereka lah kelompok kebenaran, padahal mereka berada di kelompok kebatilan. Baik, jalan yang tak baca dalil. Dalilnya yang ke-14 ni doa. Nabi SAW baca, Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaq wal haraq wal haram wa a'udzubika an yatakhabbatani batani syaitan indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladiran. Oh, ni doa ni jarang kita baca. Ya. Maka kita dah baca hari ini. Mudah-mudahan doa ini akan ya menjadi asbab ya Allah mendengar dan Allah memakbulkan doa kita. Ya Allah, ya Allahumma inni, sesungguhnya aku ni, a'udzu, ni ta'awuz kan? Aku berlindung. Ya, kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dari tertimpa runtuhan, jatuh dari ketinggian, dari tenggelam, terbakar dan kepikunan. Apa makna pikun? Nyanyuk. Ya, ni kalau dah jadi tua nyanyuk, ya Allah, jauhilah. Biar kita tua dalam keadaan masih kuat ingatan. Ya. Aku pun berlindung kepadamu dari serangan syaitan. Ni dia, keyword dia kat sini. Ya, wa a'udzubika minal tu. Ya. Minal gharaqi wal haraqi wal haram wa a'udzubika dan seterusnya. Aku pun berlindung kepadamu dari serangan syaitan ketika sakaratul maut. Ya. Minal gharaq ni. Gharaq sampai sini, kerongkongan. Dan aku berlindung kepada engkau daripada meninggal ketika lari daripada medan perang di jalanmu. Sebab dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah lari daripada medan jihad. Dan aku berlindung kepada engkau dari meninggal kerana tersengat binatang berbisa. Tu. Ni musibah kan? Batu ular, kalajengking, binatang berbisa. Ya, lipan. Tu, Nabi SAW ajar sampai tahap tu. Supaya kita mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan baik. Dalam keadaan yang memberi manfaat. Tapi takdir setiap orang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan bermakna kalau mati kena sengat kalajengking atau di batu ular mati itu tanda su'ul khatimah. Tak. Ya. Bukan makna mati dalam masjid itu tanda husnul khatimah. Tak. Ni orang kita kadang salah faham. Oh, dia mati kat mana? Dalam masjid. Oh, husnul khatimah. Siapa kata kat dia? Ya. Kalau mati dalam masjid, mati ketika solat itu husnul khatimah, tentulah para sahabat tak masuk dalam kategori itu. Betul kan? Para sahabat Nabi SAW mati di mana? Yang meninggal di mana? Di tempat tidur. Ya. Meninggal dalam perjalanan, meninggal dalam pertempuran. Dan macam-macam. Tu. Ya. Ada tak para sahabat Nabi SAW yang mati di dalam masjid? Di luar masjid. Ketika solat ada dibunuh tapi tak mati lagi. Iaitu Umar radhiyallahu anhu. Nampak? Jadi itu kalau tanda-tanda husnul khatimah itu tak disebut oleh Nabi SAW, jangan kita memastikan. Dilarang. Sebab tu akidah Ahlussunnah, kita tidak memastikan, meyakini seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita duk memandai-mandai. Ni buat satu grup anak-anak ahli syurga. Wahai sahabat-sahabat, teman-teman ahli syurga. Ni batil, tak boleh ucap begitu. Itu ta'yin. Mana kita tahu kita ni ahli syurga? Mana kita tahu kawan kita ahli syurga? Kalau kita kata begini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalam orang-orang yang diberikan kurniaan oleh Allah masuk syurga. Itu tak apa. Itu apa dia? Doa, harapan. Tapi kalau kata teman-teman ahli syurga sekalian, itu batil, dilarang ucapan demikian. Sebab kita tidak mengetahuinya. Dia perkara ghaib. Oh, telah meninggal Pak Haji itu, ahli syurga dia. Itu ucapan yang batil. Sebab apa? Kita mengambil hak Allah Ta'ala. Ada ni hadis larangan menetapkan seseorang ahli syurga. Allah murka. Ya. Sehingga yang asalnya dia menetapkan seorang itu ahli syurga, dia pula terbalik jadi ahli neraka. Ya, kalau tak tersilap ada disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Salihin pada bab, tak ingat bab apa.
Jangan main-main. Ni baru suka-suka dia ahli syurga ni, anak-anak ahli syurga. Mana kau tahu dia anak ahli syurga? Kalau kita kata mudah-mudahan dia menjadi ahli syurga, itu boleh. Itu doa. Ni bentuk tetapkan dah si A, si B, grup dia grup ahli syurga. La ilaha illallah. Ni bencana ni bila jahil bercakap sembrono. Sebab tu ucapan ni, sebab tu Nabi SAW menyebutkan asbab satu ucapan yang baik dimasukkan ke dalam syurga. Asbab satu ucapan yang buruk menyebabkan dia dibenamkan, dihumban dalam neraka setiap timur dan barat. So be careful, extra careful with your words. Make sure your words according to the syariat requirement. Jangan sembrono, sedap ucap aja. Teliti. Ya. Kalau dah terlanjur, istighfar kepada Allah. Jangan asal berbicara. Ya, syaitan berjaya ni, manusia lisan ni. Banyak manusia terjatuh dalamnya. Sebab apa? Sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan. Lisan dah sebab hasil kemarahan dibuktikan dengan lisan. Betul kan? Memaki hamun, memekik terlulu, dan sebagainya lagi. Menghamput, mengumpat, menghina, mencerca, dan pelbagai lagi. Ya, sebab itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, kata Nabi SAW apa? Al-fam wal faraj. Ya, tu kedua. Syaitan masuk ke situ. Dia tahu dah senjata utama dia lemah manusia tu kebanyakan di situ, tak terkendali. Baik. Jalan yang ke-15. Menjadikan wanita sebagai tenteranya dalam berbuat kerosakan. Ini dia. Ini banyak. Paling banyak juga. Ya. Bagaimana syaitan berjaya? Berjaya menipu daya Adam AS di syurga. Wanita. Betul kan? Dua-dua tertipu. Ya. Kemudian kita lihat, ya, Al-Quran memaparkan tentang kisah Nabi Adam AS tadi satu. Kemudian tentang kisah Nabi Yusuf AS juga. Tentang wanita. Betul kan? Kalau kita tengok dalam surah Yusuf itu, ya, bagaimana kisah itu dipaparkan pada ayat 23 sampai ayat 28. Ya. Di mana, ya, Nabi Yusuf AS digoda oleh wanita. Disebut namanya Zulaikha, tapi dalam Al-Quran tak sebut. Ya. Kata je isteri pada pembesar negara. Ya. Digoda dia. Sebab apa? Sebab Nabi Yusuf AS ni handsome. Handsome. Dibela oleh pemerintah tadi dalam istana dia. Macam juga Fir'aun bela Nabi Musa AS. Diuji dalam jurusan lain. Ni Nabi Yusuf AS diuji dari jurusan sebab tampan sangat. Ya, sehingga Nabi Yusuf AS tu, ketika mana para wanita istana melihat dia, disebut ini bukan manusia, ini malaikat. Tu sampai tahap tu. Zaman sekarang ada orang tampan macam tu. Jauh langit dengan bumi tak jumpa. Ni satu-satunya. Masya Allah. Mana tak tergoda. Ya, sehingga disebut apa? Ya. Pada ayat 28, ayat yang kedua, ayat yang keberapa ni? Ya. Tentang disebut bahawa itu adalah godaan daripada syaitan. Tu tengok. Ni ayat 23. Ya, dan wanita itu yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu sampai berkata, "Marilah ke sini." Yusuf AS berkata, ya, qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu zalimun. Ya, marilah ke sini. Nabi Yusuf AS berkata pun, ma'azallah, aku berlindung pada Allah. Sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Dan memang syaitan, pintunya yang utama untuk menyesatkan lelaki adalah manusia apa? Yang paling ampuh, wanita. Ya, sebab tu Allah ingatkan kita. Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jadi wanita ni, dia bukan hanya wanita luaran yang tidak ada kaitan dengan dia, yang bukan mahram. Isteri dia pun musuh dia. Betul kan? Syaitan pergunakan wanita itu, hatta isterinya pun dipergunakan untuk menyesatkannya. Ya, sebagaimana kita pernah sebut ketika program tentang mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Allah buat
contoh permisalan tentang isteri yang kafir. Ya, suaminya adalah Rasul. Ya, Allah sebut dalam surah At-Tahrim ayat 14, ayat 10. Ya, ayat yang ke-10. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Nampak? Allah buat perumpamaan isteri Nuh dan isteri Lut, perumpamaan bagi orang yang kafir. Ya, duduk di bawah suami yang soleh, tapi ikut telunjuk tipu daya syaitan. Dia pula jadi promotornya. Dia pula jadi pendakwah. Suami ajak kepada Allah, dia ajak rakyat kawan-kawan dia, geng-geng dia, ya kepada apa? Kekufuran. Nampak tak? Jadi para wanita ni telah lama digunakan oleh syaitan. Ya. Jadi wanita ya, yang bertabaruj, di sini disebut tentang fokus dia adalah contoh. Wanita yang tabaruj, bersolek, menghiasi diri, merupakan tentera iblis dalam menyebar kerosakan dan kehinaan. Hari ini tengok. Ya. Kawan syaitan berjaya meniupkan propaganda kepada propagandis. Yang orang kafir itu kita tak usah heran lah. Dia ada di kalangan wanita-wanita muslim ni. Mempromosi. Dia jadi pioneer, champion dalam apa? Aktiviti, iaitu gerakan feminism. Tahu? Feminism. Menyamaratakan, membebaskan wanita daripada kongkongan kaum lelaki, katanya. Nak disamaratakan semua. Kalau lelaki boleh jadi askar, perempuan boleh jadi askar. Kalau lelaki boleh jadi ahli gusti, perempuan boleh jadi ahli gusti. Contoh. Nampak tak? Habis semuanya. Rosak wanita-wanita akibat daripada pergerakan-pergerakan seperti ini yang dicetuskan oleh orang-orang kafir barat. Nampak? Ini kalau sentuh pada dia, ramai orang tak suka. Tapi kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini sebab perempuan ke sini. Dia ambil alih tugas lelaki. Ya, bayangkan dia jadi engineer offshore laut tu. Jadi minta maaf lah sebagai contoh. Perempuan seorang-seorang pergi duduk atas pelantar. Lelaki semua dikelilinginya. Buka pintu-pintu maksiat, betul kan? Sedangkan Nabi SAW sebut ni yang dekat dengan kita pun berbahaya. Contoh, Nabi SAW sebut, ya, ipar adalah maut. Alhamu al-maut. Ya. Ipar itu adalah maut. Apa makna ipar maut? Ipar. Apa maknanya adik-beradik pada suami. Kan sekarang orang dah biasa dah, kadang adik lelaki dia duduk rumah dia. Dia tumpang rumah dia bekerja. Suami isteri. Ni. Isteri ni, suami ni adik-adik lelaki duduk sekali dia. Ini maut ni. Dan banyak berlaku kes perzinaan. Ya, perzinaan bagaimana? Suami keluar kerja outstation 2-3 hari. Apatah lagi kalau berbulan kerja offshore pula. Yang tinggal siapa ni? Yang tinggalnya ada lelaki dia. Mula ajak lagi syaitan mula. Satu dah haram, boleh kahwin. Ataupun sepupu sama juga. Masya Allah, ni berluasa. Setengah orang boleh hidup satu rumah, 3 family duduk sekali. Berselisih bagai, suami tak ada, dia ni ada. Makan semeja, bersembang, lama-lama syaitan pun datang. Nampak tak? Ini, ya Allah, bab ni paling-paling bencana sekali. Dan banyak berlaku. Ya? Banyak berlaku. Jadi jaga. Ya. Ini perkara yang banyak berlaku, yang banyak dilanggar. Ya. Sebab itu orang yang berkahwin, dia kena privacy. Suami isteri aja. Tak digalakkan duduk rumah pak mentua, mak mentua. Kena ada rumah sendiri, susah macam mana pun, duduk dua. Urus rumah tangga. Ya, jangan ada campur tangan. Kalau di rumah dia tu, yang lelaki tu adik pada isteri, dia tak apa. Boleh faham? Lelaki tu adik isteri dia lelaki, tak ada masalah. Ni ataupun adik isteri dia perempuan, duduk juga sekali rumah. Atau adik suaminya lelaki. Ni bencana dua-dua ni. Ya, maut dia. Ipar itu adalah maut. Tapi banyak orang yang melanggar. Dan banyak pula orang yang duduk satu rumah disebabkan desakan dan sebagainya, tak mampu nak sewa, dia kongsi bilik, sewa bilik. Rumah ada 4 bilik, 4 family ada kat situ. Ini dilarang. Kena pula isterinya full time housewife. Yang suami orang lain tu pula kerja shift.
Dia balik siang, suami yang kawan tadi keluar kerja, dia berdua tinggal situ. Maka terbukalah pintu-pintu perzinaan. Dan berlakulah apa yang berlaku. Dan syaitan memang sangat berjaya jadi itu. Menjadikan wanita sebagai tenteranya. Ya. Tengok bagaimana para wanita dijadikan objek lelaki. Iklan cuba tengok, punya banyak gambar wanita di billboard di sepanjang jalan raya. Iklan dalam TV. Ya. Dengan tak pakai pakaian penuhnya, macam-macam lah. Ini semua faham. Ya, betapa berjaya syaitan merosakkan. Ini nak gerakkan sama rata ni. Equality. Ya. Everything equal. Islam, dia equality dia tu ada aturan. Tengok, lelaki pemimpin pada perempuan. Nampak tak? Dan pelbagai lagi. Tapi sekarang dah caca merubah kehidupan wanita ambil alih juga lelaki. Wanita jadi bos pada lelaki. Ya, lelaki jadi ngikut. Nampak tak? Jadi kalau ikut cara Islam, maka selamatlah mereka. Tapi para wanita mendedahkan diri mereka kepada kemurkaan Allah. Tengok bencana. Contoh wanita yang bekerja umpamanya. Kerja dia jadi outstation, pergi site. Pergi dengan orang lelaki. Pergi dengan dia punya engineer. Dia supervisor perempuan ni. Atau dia engineer, yang ni supervisor. Berdua duduk kereta masuk dalam. Pergi outstation bukan dekat. Masuk hutan mana. Kita orang tak buat apa-apa. Kita pandai jaga diri. Tak buat apa-apa, pandai jaga diri. Kamu duduk berdua tu dah haram dah. Berkhalwat berdua-dua tanpa yang ketiga. Syaitan duduk tengah. Jalan dulu. Malam lagi parah. Kadang pelik ni. Orang perempuan ni pelik, biar ajaib dia kerja. Cik, boleh saya tumpang cik nak balik kereta saya. Suami saya tak boleh ambil dah petang ni. Saya tumpang cik. La ilaha illallah. Ya. Tunggulah suami kamu datang. Ya. Ni nak tumpang orang. Naik kereta pula duduk sebelah, duduk depan. Ya. Bukan dia duduk belakang. Duduk sebelah pula. Sembang pula atas kereta sepanjang perjalanan. Jadi, sebab itulah profession terbaik bagi seorang wanita. Di mana? Di rumah. Selamat. Itulah profession yang paling mulia. Walaupun Islam membenarkan untuk bekerja, tapi dengan aturan yang ketat. Dia profession yang memang sesuai dengan dia. Dan mengikut aturan yang ketat. Jika tidak, syaitanlah dia, temannya. Ya. Maka binasalah. Sebab itu berhati-hati. Ya. Walaupun benda tu dah jadi kebiasaan di zaman kita, tapi kebiasaan bukan kebenaran. Kebiasaan kena diukur dengan kebenaran. Ikut aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jika tidak, apa jadi pada lelaki yang membiarkan isterinya tanpa kendali? Nabi SAW sebut, itu adalah lelaki dayus. Di negeri akhirat, Allah tak akan lihat kepada mereka, tak akan berbicara dengan mereka, dan Allah murka kepada mereka. Akibat ke mana? Dihumbankan ke dalam neraka. Itulah dia lelaki dayus yang membiarkan isterinya melakukan maksiat. Begitu juga anak-anak. Wal-iyazubillah. Tengok Nabi SAW sebut apa sini? Datangkan dalil. Al-mar'atu auratun fa iza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat. Apabila dia keluar, maka syaitan menghiasinya dalam pandangan laki-laki. Syahwat. Ya, walaupun lelaki itu dah tua bangka dah, ingat macam tak ada lagi dah keinginan. Jangan. Ya, umur 100 tahun tengok perempuan yang tua dia nampak muda. Yang muda tambahlah. Dan betapa banyak Nabi SAW ingatkan juga tentang seorang lelaki tua yang berzina. Allah tak lihat dia, Allah tak nak bercakap dengan dia, dan Allah murka pada dia. Ini di antara 3 bentuk di mana Allah menunjukkan kemurkaannya dalam 3 jalan. Di negeri akhirat nanti Allah tak mau tengok langsung wajahnya. Allah tak nak berbicara, Allah paling murka. Salah satunya tadi yang dayus tu. Yang satu lagi lelaki tua yang berzina. Wal-iyazubillah. Sebab tu kena berdoa. Ya Allah, jagalah diriku, jauhlah daripada jalan-jalan membawa kepada perzinaan. Hari ini jalan membawa kepada perzinaan terbuka luas. Bukan mesti keluar rumah nampak jalan ni. Dalam rumah pun banyak jalan. Betul kan? Pegang handphone tu. Orang pergi mana? Nak pergi mana? Nak pergi laman porno? Ada. Nampak tu? Yang boleh jaga kita siapa? Siapa? Ayah kita. Ayah tak akan check buka pintu nak check handphone, bukan dia. Ya. Sebab ingat, itu aib maruah setiap orang. Kalau boleh, mak ayah tak nak tahu. Sebab apa? Sampai bila-bila pun mak ayah ingat kalau maksiat. Sebab tu maksiat ni
kita sendiri yang mengawal. Ya. Sebab Allah larang mengintai-ngintai tajasus aib seseorang. Apatah lagi kita telah dewasa. Apa yang ibu bapa boleh buat? Nasihat saja. Boleh saja kalau nak tengok handphone, tapi kan itu aib. Bila seorang ayah tahu anak dia begitu, malu tak? Malu. Ayahnya ingat sampai bila-bila, anak aku ni rupanya begini, rupanya hafal Quran, rupanya laman porno semua dia pergi tengok. Contoh. Waliyazbillah. Nampak tak? Kalau terjatuh bertobat, memang anak-anak remaja sekarang diuji dengan benda ni. Paling parah ni. Paling parah ni zaman ni. Ya, jangan sekali-kali berani nak masuk. Jangan sekali-kali. Dah masuk, bertaubat. Setting dia handphone tu. Setting. Block semua sekali. Kerana itu adalah maksiat yang paling besar. Kalau mati dalam keadaan tu macam mana? Waliyazbillah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada maksiat yang satu ini. Ingat ni. Ya. Semoga Allah menjaga kita daripada tu. Tengok syaitan jadikan inilah objek dia siapa? Wanita tadi. Betul kan? Nampak tak? Berjaya tak? Perzinaan berleluasa. Tengok bercampur bauran, ikhtilat. Ya, bercampur lelaki perempuan. Si suami bercampur dengan isteri orang. Ya. Si isteri bercampur dengan suami orang. Di rumah suami isteri, di luar daripada rumah tangga, isteri dia orang lain, suami dia orang lain. Kami bercakap lembut lemah balai bagai. Bertepuk bertampar lagi. Keluar makan sama-sama satu meja lagi. UI, how are you? Sampai masalah keluarga diluahkan. Akhirnya berselingkuh dengan wanita tersebut. Berselingkuh dengan lelaki tersebut. Ini Masya Allah banyak sekali. Jadi tutup semua pintu. Apatah lagi sekarang, mak bapak bangga kalau anak-anaknya ada power, ada makwa. Ya siap tanya, kau dah ada makwa ke belum? Ada power ke belum? Bila nak kahwin? Dah bertunang macam suami isteri, boleh bawa ke sana kemari. Macam isteri dia, macam suami dia. Bahkan mak ayah pula endorse. Datanglah rumah. Tidurlah kat rumah. Ya Rabbi. Inilah dia lelaki dayus. Ya, ittaqillah, bertakutlah kepada Allah. Wahai ibu bapa, tegakkan agama pada diri kamu, pada ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum Sebab tu ingat. Ya, jangan sekali-kali berkapal-kapal, mengorat-ngorat. Ya, nak bagi tahu, ayah akan cari. Terus kahwin aja, langsung. Nak bercinta, nak berkenalan lepas kahwin. Jangan ikut trend. Oh tak trend lah, tak grand lah, tak ada makwa. Ni syaitan semuanya. Ya. Jodoh itu Allah telah tetapkan. Betapa banyak orang yang berkapal dan sebagainya jatuh dalam maksiat sebelum mendirikan rumah tangga. Bila dah dirikan rumah tangga, hidup porak-poranda. Mula dengan dosa. Kita nak mulakan dengan apa? Pahala. Faham? Jadi jangan khawatir tentang jodoh. Allah akan tetapkan orang yang beriman dengan orang yang beriman. Orang yang soleh dengan orang yang soleh. Orang yang solehah dengan orang yang soleh. Orang yang berzina, dia akan temui pasangan dia orang yang berzina. Itu jaminan daripada Allah. Jadi kalau hendak isteri yang solehah, kita mesti soleh. Allah akan tetapkan. Ya. Wajah, kekayaan, harta benda, semua tu itu bukan ukuran. Yang mula-mula ukur dia apa? Kesolehan. Maka Allah akan datangkan keberkatan hidup. Allah akan datangkan rezeki. Ya. Yang paling penting Allah bagi kita iman. Allah jaga kita, Allah selamatkan kita di negeri akhirat. Ketika mana manusia terjatuh ke dalamnya. Jadi ingat, jangan tertipu dengan amalan orang ramai. Ya, jangan terkasima. Bina keluarga, ingat sampai bila-bila. Dan sini Nabi SAW berpesan, wattaqun nisa fa inna awwala fitnah ya Bani Israel, fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Berhati-hatilah terhadap wanita, kerana fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah kerana wanita. Memang sepanjang sejarah kerajaan yang besar, hebat, agung jatuh disebabkan oleh wanita. Sebab ikut kata isteri. Isteri, sebab tu ada istilah dipanggil orang dulu, dia kata queen control. Suami hebat macam mana pun, ketua terus tentera, general, Perdana Menteri dan sebagainya. Isteri kata, bang, tak payah pergi mesyuarat lah. Asyik mesyuarat aja, hari ni duduk dalam rumah. Baik ya. Nampak? Isteri tu very powerful. Ya. Jadi jangan jadi isteri kita kawan tak menepati syariat. Tapi beruntung dapat isteri yang solehah. Arba'un minas sa'adah, kata Nabi SAW. Al-mar'atu as-solehah. Beruntung dapat isteri yang solehah. Kita nak keluar kerja, dia ingatkan kita. Abang, ingat keluar cari rezeki. Pastikan rezeki yang halal. Ya, pergi kerja jangan mula, jangan buat anaconda. Kerja sungguh-sungguh. Jangan masuk pukul 8, pukul 10 baru start. Pukul 8, pukul 10 main handphone.
Dia pergi kena kedai kopi. Duduk situ sembang lama-lama. Ingat abang, walaupun kerjanya halal, caranya tak halal. Nampak? Bawa balik rezeki yang halal. Kerja bersungguh-sungguh. Abang, jaga sahsiah. Jaga pergaulan. Ingat, isteri ada di rumah. Itu contoh. Abang, tadi keluar rumah kaki kiri ke kanan. Baca doa tak? Tu ingat. Untung tak? Untung. Happy seorang suami. Keluar dihantar oleh isterinya, pulang disambut dengan senyuman manis daripada isterinya. Inilah syurga dunia. Dan betapa banyak manusia yang tak meraih syurga ini. Dia keluar rumah ke, dia balik rumah ke, tak ada peduli. Isteri tak sambut dia. Isteri pun tak ada di rumah. Macam mana nikmat keluarga begitu? Isteri ada di mana? Outstation 2 minggu. Ya. Suami jaga anak. Parah tak? Parah. Patutnya isteri yang jaga anak, suami dah terbalik. Inilah aturan hidup yang rosak di zaman ini. Akibat apa? Akibat dunia. Akibat mengikut aturan orang-orang kafir. Ketika mana Islam menguasai, mendominasi, berjalan di atas aturan, tengok. Sesuai dengan aturan. Ayat apa firman yang menyebutkan kami jadikan malam sebagai pakaian, istirahat, siang sebagai bekerja. Lupa ayat. Hujung surah juzuk 30. Waja'alna al-nahar baca. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahar. Nampak tu? Allah dah buat aturan. Bila kamu lari daripada aturan itu, ikut hidup cara orang kafir, hukum dunia 24 jam kerja. Waktu malam patutnya kita tidur. Bangun untuk bermunajat kepada Allah. Ketika orang tidur lena, kita duduk jalan mesin. Dia buat itu, dia buat ini. Kecuali kerja-kerja yang memang sepatutnya. Nampak tak? Orang kafir atur kita sampai begitu sekali. Tak boleh berhenti ni, kilang kita ni 24 jam non-stop. 10 tahun sekali je berhenti, breakdown. Buat apa ni, turn around. Itu cara orang kafir. Padahal Islam boleh ajar kita. Cukuplah kita kerja daripada pagi sampai petang, sudah. Malamnya kita dengan Allah, kita dengan keluarga. Rosak habis aturan kehidupan. Inilah syaitan ni. Menampakkan indah terhadap kerja dunia. Dan menampakkan buruk kerja akhirat. Tu. Sebab itu kita selalu sebut, kita belajar hadis tentang zuhud, qanaah. Bila hilang dua sifat ini, rosak porak-poranda kehidupan manusia. Itulah biar papa asal bergaya. Biar ada benda walaupun berhutang keliling pinggang. Nampak tak? Siapa ajar ni? Syaitan menipu manusia. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, izhad fid dunya yuhibbakan nas, wazhad fima indan nas yuhibbaka Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dah banyak lagi. Ya sebab apa? Ad-dunya mata'un lahun wa la'ibun. Di ayat Allah sebut. Banyaklah sebut ni. Dan yang terakhir, lebih sikit. Yang terakhir habis. Poin yang terakhir bahagian kedua. Bahagian pertama. Yang ke-16, perangkap syaitan memisahkan suami isteri. Salah satu agenda syaitan adalah menghancurkan tatanan keluarga dan rumah tangga suami isteri. Ini memanglah syaitan sangat benci. Ya, syaitan suka kita hidup bujang. Tak payah kahwin lagi lah. Nak enjoy my lifetime during my young age. Tu. Ya, nak kumpul duit, nak enjoy pusing dunia, nak perbesarkan karier. Kalau dah kahwin pula, si isteri kata tak nak anak lagi. I baru dia berada pada tangga pertama. I punya cita-cita nak jadi manager. Sekarang baru senior eksekutif. Kalau dah ada anak sekejap lagi, terganggu semua prestasi kerja I. You jangan halang I. Sebab itu kali kahwin, janji kita kan begitu. Tu dia bagi buah tu. Suami pun lemah letut dah. Kahwin dah 5 tahun dah, anak tak nak lagi. Akhirnya Allah tak bagi langsung anak. Kalau ada anak pun, 1 cukup dah. Atau worst scenario, sepasang sudah lah, cukup dah. 2 cukup. Sebab anak pun tak nak bela, bagi orang bela. Contoh, ya, swasta kan pada orang. Habis hidup dia apa? Hidup dia dunia. Nampak tak? Tengok mak ayah kita dulu, anak berbelas, berkat hidup. Hidup kita besar, kita sehat, pada pandai pula. Orang sekarang anak 2, suami isteri bekerja, tak cukup-cukup, hilang keberkatan. Ya. Minggu pertama dia dapat gaji, pergi bank dengan sopan santun tahap tinggi, ATM dia kata, minta maaf, baki anda tidak cukup. Nampak tak?
Kalau dah terasa begitu, makna something wrong somewhere with your family. Allah tarik keberkatan. Ingat ni. Ni nak kahwin. Sebab tu kena kahwin segera. Bagi yang bujang. Jangan tangguh. Sebab menutup pintu maksiat. Pintu-pintu maksiat ke arah perzinaan banyak sekali di zaman sekarang. Jadi kahwin. Minta doa kepada Allah. Allah akan pasti cukupkan rezeki. Faham ni? Banyak orang yang gaji 800, 700 kahwin, Allah cukupkan dia. Ya, berkat. Berkat tu tak boleh diukur dengan ilmu matematik. 1 campur 5 jadi 6, betul? Dia barangkali 1 campur 1 jadi 100. Nampak tak ni? Allah datangkan dari pelbagai arah. Ya, Allah tahan dia, Allah beri dia nikmat. Bersyukur dengan apa yang ada walaupun rumah sewa, walaupun rumahnya tak ada kelengkapan apa-apa, tapi dia menikmati. Inilah yang penting. Walaupun tak memiliki tapi menikmati. Inilah dia keberkatan. Betapa banyak orang yang memiliki tapi tak menikmati. Stres lagi ada. Duit banyak. Gaji sebulan sampai 10,000. Dia berdua je, anak seorang. Tapi rasa tak terpuaskan, hidup tak aman, tak tentu arah. Hutang keliling pinggang. Dah habis beli kereta, hutang lagi tukar kereta. Bayar lagi tiap-tiap tahun, komitmen 7 tahun. Seksa. Tersibukkan dengan dunia, masjid tak pergi, solat tidak, bersedekah tidak, lagi tak bersedekah apa. Dah habis duit bagi komitmen merata-rata. Akhirnya hidup dia macam tu lah. Tiba-tiba sedar-sedar umur dah 50, sedar-sedar dah 40. Orang lain dah mempersiapkan bekalan untuk negeri akhirat. Ya. Bila-bila masa Allah panggil dah bersedia. Nikmat hidup seperti itu. Itu yang patut orang yang kita jealous, yang kita cemburu. Ni tak cemburu dengan orang yang hebat. Oh, dia tu kawan aku lah, sekarang dah level manager. Aku daripada dulu sampai senior, sampai eksekutif aja. Ini syaitan ni menipu. Suruh kita berlumba-lumba dalam urusan dunia. Allah suruh kita fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam urusan akhirat. Dunia ini fata morgana. Sebab tu kita pernah sebut pada bulan Ramadan tu, jika syurga itu terbuat daripada batu kerikil yang tajam, ya, batu-batu kerikil yang tajam tapi dia kekal, manakala dunia terbuat daripada emas dan permata tapi dia sementara, orang yang bijak akan pilih yang mana? Yang sementara ke yang kekal? Yang kekal. Apatah lagi gambaran syurga sebaliknya, daripada permata, emas, pelbagai lagi yang tak sama dengan emas di dunia, tentu akan pilih syurga, betul kan? Dan hidupnya pula kekal selama-lamanya. Tak ada lagi dah taklif untuk melakukan amal ketaatan. Puji Allah saja, dapat melihat wajah Allah. Ya. Ada istana. Di dunia tak ada istana, tapi di sana ada istana. Banglo yang tak dapat dibanding dengan banglo di dunia. Nampak tak? Tapi semuanya itu akan hanya terubat dengan nikmat iman. Sebab tu kena bentuk dan bina iman. Jadi syaitan akan pergi menerusi jalan memisahkan suami isteri. Sebab tu cabaran yang paling sulit bagi orang yang berkahwin apa? Bukan sulit nak mendirikan rumah tangga, sulit nak mempertahankan rumah tangga sampai mati kedua-duanya, atau salah satu daripadanya. Sebab tu dalam rumah tangga kena pandai untuk mengurus apa? Conflict management and conflict resolution. Sebab berumah tangga tu kena ada kemahiran juga risk management. Suami isteri baik macam mana pun tetap akan bergaduh, tetap berkelahi. Orang tu kata apa? Lagikan lidah digigit. Nampak tak? Pasti je ada. Kalau dua-dua pihak tak dapat mengurus, habis, hancur tangga. Ingat, bila berlaku perkelahian, ingat kekurangan masing-masing, ingat kelemahan. Ya, bertoleransi dalam hal kelemahan, terima seadanya. Bina di atas persamaan. Ini semuanya adalah kemahiran, skill. You have to learn. Because skill we can learn. Ya. Faham? We are born, we are not gifted, and yet we can learn. Because skill you can learn, you can polish, you can improve further. By what? Knowledge, experience, discussion, learn from others, dan pelbagai lagi. Bukan hanya berkutat kepada jurusan fiqah saja, tak. Fiqah tu satu jurusan wajib tahu. Ni kemahiran, skill rumah tangga. Orang sekarang lagi menakjubkan, betapa banyak penceraian. Muda lagi baru kahwin, baru kahwin akad nikah, tiba-tiba dah bercerai dah pula. Tu dia penuhi punya grand Guinness Book of Record, Malaysia record. Keluar TV bagai-bagai, tak dan berapa lama cerai. Nampak tak? Sebab tu
cabaran yang paling sulit adalah untuk istiqamah mempertahankan apa saja yang berkaitan dengan perintah Allah. Jadi di sini datangkan iaitu sabda Nabi SAW, kita baca untuk menamatkan bahagian yang pertama. Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu. Ya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta syai'an qal thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qal fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian dia mengutus pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya bagi manusia. Salah satu dari tenteranya datang sambil berkata, aku telah berbuat itu dan ini. Maka iblis berkata, kamu tidak berbuat apapun. Kemudian datang lagi pasukan yang lainnya sambil berkata, aku tidak meninggalkannya manusia sehingga aku berjaya memisahkannya dengan istrinya. Maka iblis mendekatkan anak buahnya itu, berkata, kamu yang terbaik. Maknanya apa? Yang lain itu tak berapa power kejayaannya. Kamu well done, mumtaz. Apa dia? Berjaya memisahkan hubungan suami isteri. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita daripada tipu daya syaitan. Dia menjaga kerukunan rumah tangga sampai mati salah satunya atau kedua-duanya. Til jannah. Tu. Ya, senang tak? Sulit. Sebab tu suami isteri mesti waras. Ya, mesti banyak mendekatkan diri pada Allah. Mesti melazimi majlis-majlis ilmu. Mesti sentiasa iaitu melakukan tazkiyatun nafs. Buang sifat-sifat tercela, masukkan sifat-sifat. Jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan selalu pergi ke jalan para wanita. So itu Nabi SAW ajar aturan banyak tentang wanita ni. Sebab wanita ni dia satu-satunya yang berjaya menjaga rumah tangga. Suami ganas macam mana pun, bila wanita tu seorang yang pandai mengurus, maka selamat rumah tangga. Tengok pengalaman, betul kan? Dapat suami tak solat, kita tengok. Tapi isteri sabar, menasihati suaminya, taat. Akhirnya suami yang jahat-jahat sejahat itu akhirnya bertaubat kepada Allah. Nampak? Sebab tu suami ajar aturan seorang isteri tu. Nabi SAW sebut, suami kamu itu syurga atau neraka kamu. Taat pada dia dalam perkara yang diperintahkan. Tu kalau kita cerita bab ini, ya, betapa luasnya Nabi SAW menjelaskan. Bukan nak letakkan wanita tu di second class, tak. Wanita tu Islam muliakan dia. Sehingga Nabi SAW memuliakan para wanita. Barang siapa yang memiliki 2 anak wanita, dia jaga yang dengan baik, masuk syurga dia. 3, masuk syurga dia, anak perempuan. Ya, seorang wanita, ya, dia menunaikan yang wajib, menjaga kehormatan dirinya, masuk syurga dia. Perempuan lebih senang masuk syurga daripada seorang lelaki. Sebab lelaki apa? Tanggungjawabnya banyak. Isteri, anak-anak, pekerjaannya dan pelbagai lagi. Wallahu a'lam. Selesai. 16 jalan bagaimana syaitan memerangkap manusia. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, ya, agar tidak tertipu dengan perangkap-perangkap syaitan yang dipasang. Ya, semoga Allah sentiasa menjaga, dia memelihara, dan hendaklah kita sentiasa memohon kepada Allah agar kita selamat dan kita berjalan di atas aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehinggalah kita kembali kepada Allah. Baik, selesai sudah bab yang pertama. InsyaAllah panjang umur kita akan masuk bab yang kedua, bagaimana agar selamat daripada godaan syaitan dan tipu dayanya. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita, ya, di dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi